Selain daripada membantu orang dan bertanding, anggota berbadan uniform, apa lagi yang mereka boleh lakukan? So hari ini saya akan berkongsi dengan anda along with my guest. Selain daripada bertanding dan juga membantu rakyat Malaysia, apa yang beliau lakukan. Sebelum tu, saya dalam misi untuk mengurangkan 1% kadar obesiti di Malaysia. Anda juga boleh membantu misi kami dengan cara like, follow dan juga berkongsi dengan kawan-kawan dan saudara anda, regardless where you are. Welcome to our season 2 episode 23. Dan hari ini, our guest for today, Ash. Yes, Ash. Ash, terima kasih banyak sebab sudi datang dan juga berkongsi perjalanan hidup Ash dengan penonton dan pendengar juga kejap lagi. So Ash, boleh tak kongsi sikit sebelum masuk ke topik bina badan ni, perjalanan hidup you sebelum tu, zaman sekolah lah. Okay. Apa dia? Kalau perjalanan hidup saya zaman sekolah, tak ada macam sekarang lah. Okay. Dulu skinny lah. So perjalanan sekolah masa tu skinny, and then selepas tu I nak lebih confident apabila berjumpa dengan orang kan. Okay, so maknanya masa skinny tu tak cukup confident? Kurang confident. Dari segi mana? Dari segi kita berhadapan dengan orang, Okay. and then orang nak trust kita. Okay. So masa Kenapa Ash rasa macam tu? I hairan tau because I dulu gemuk. Okay. I gemuk, pendek, perut pun lah besar kan. Kalau you kata tak confident tu memanglah tak confident kan. Selalu duduk kat belakang dah lah pendek kan. So kalau Ash kurus, macam mana you kata you tak confident? I nak macam lebih confident, orang respect kita. Apabila kita ada satu kelainan daripada orang lain, orang nampak kita macam perhatian tu. Dari segi macam tu lah. And then kita lebih more confident. So tu masa zaman sekolah. So apa yang Ash buat untuk meningkatkan confident diri? Masa tu saya tak pergi gym. Okay. Saya just training macam push up. Setiap hari dalam 50 hingga ke 100. Yang tu je saya buat. Membantu tak? Membantu juga, nampak macam bentuk badan lah. Adalah sikit. And then I masa tu baru belajar minum protein. Tapi tak tahu sangat lah protein apa. Just beli je. Tak ada fokus pun dia ada apa semua. Just beli atau minum. Saya makan, minum, lepas tu saya makan. Lepas tu masa college tu dia dah macam naik sikit berat badan. Okay. And then masa dekat college tu ada satu gym macam old school punya lah. And then masa tu I dengan kawan, okay, jom kita try pergi gym. Saya pergi gym. Pergi gym. Gym macam biasa lah, tak ada macam Main je lah, angkat je lah. Angkat je. Pergi gym pun tahu main bicep je. Okay. Main bicep, tak tahu nak buat apa. Mesti ada orang terasa kan. Aku pergi gym buat chest dengan bicep je kan? Pergi gym main bicep. So masa tu okay lah, ada nampak tangan macam besar sikit lah. So pergi gym main bicep je. Yang lain pun tak buat. So sebab tu I pergi minta tawaran untuk pergi ke pasukan uniform lah, iaitu PDRM. Okay, just nak tahu this part juga. Sebelum ni pun one of our guests, Adam. Okay. Saya rasa Adam pun kawan Ash kan? Ya. Okay. Saya tanya dia kenapa dipilih badan uniform. Jawapan hampir sama tau. Confident, nampak segak. Okay. Ash kenapa pilih badan uniform? Okay, sebab saya nak lebih kepada, saya boleh rutin harian saya tu boleh ubah kepada disiplin. So disiplin ni memang sangat bagus. Okay. Disiplin ni kita boleh dengar cakap, kita boleh dengar order. Faham. Dan daripada sana pun kita boleh terapkan diri kita disiplin. Okay. Sebelum masuk polis lain, sebelum masuk polis lain. Okay. Sebelum masuk polis bangun pun tak teratur. Kan? Lepas tu aktiviti pun tak teratur, masa pun tak teratur. Sebelum masuk polis ni banyak benefit yang saya dapat lah. Okay. Yang saya boleh guna sampai sekarang. Antaranya macam masa, lepas tu daripada segi disiplin, jadual waktu saya. So semua teratur lah. So boleh bawa ke kehidupan seharian. So kepada mereka yang tak berdisiplin jadi polis atau tentera. Ya, boleh juga. Yeah. Okay, teruskan. Polis tu boleh berkecimpung dalam sukan bina badan. Benda ni saya dah lama dah sebab saya tengok, ya, orang badan bersasa ni, kita macam, kita pun nampak wow. Okay. So dia pun lebih macam confident, and then jadi perhatian, and then smart. Kalau pakai pakaian tu smart. Saya salah satu sebab saya nak pakai pakaian, pakai baju tu kita nampak macam tegak lah kan. So masa tu belum lagi macam nak cuba tapi tak tahu lagi nak jumpa siapa. So ditakdirkan saya jumpa dengan sifu saya, salah satu atlet bina badan PDRM.
dan atlet Malaysia juga sebelum ni. Azhar. Sekarang ni bertugas di Temeloh lah. Kalau orang biasa tengok dia yang pakai uniform ketat-ketat otai, dia lah tu. So masa tu saya jumpa dia, saya tanya, bang saya nak training lah, boleh ke? Cakap boleh je. Dia tak ada reject semua, cakap boleh je. Cuma dia nak tengok kita konsisten macam mana lah. Semua orang cakap boleh, kadang-kadang orang cakap boleh ni esok lusa dah give up lah. Betul. Seminggu sakit tangan tak nak lah. So dia tengok saya konsisten. Dan sebulan 2 tu saya tak give up, saya teruskan. Masa tu dia macam bagi ilmu kat saya macam mana teknik. Saya follow dia 2018. Lepas tu kita COVID, dilanda COVID. And then stop makan banyak. Lepas tu kerja tak tentu, memang kerja tak tentu pun. Lepas tu makan pun tak jaga. Lepas tu dengan rakyat Malaysia di SGR pun bagi makan. Rakyat Malaysia pun prihatin pergi makan. Lepas tu kami pun makan berkongsi makan kan. So berat badan pun naik. Ini bukan, dia naik mendadak, perut, lepas tu muka kembang. Lepas tu cakap, saya tak boleh macam ni. Saya dah buat dah sebelum ni, takkan nak sepuluh jalan kan. So saya pun belilah dumbbell. Beli dumbbell, lepas tu beli kursi yang kita boleh adjust tu, and then cermin. Okay, Cok. Tadi saya dengan Ash kita berbincang sebelum recording ni kan. Kahwin tu bila? Okay, kahwin pun masa PKP. So, I nak you faham this part you bayangkan. Kahwin masa PKP. Okay. Sangat normal bila dah kahwin, berat badan naik. Betul. Kan? Tak kisahlah you atlet ke tidak, orang akan kata kau tahu tak lepas kahwin memang gemuk tau. Itu normal kan. Tambahkan PKP lagi. So dah faham lah kenapa dia makin naik. Dia bukan PKP je, tapi sebab dah kahwin juga. Betul. Masa tu naik mendadak lah. Masa dah kahwin tu naik kat muka. Tak boleh tahan lah macam ni. Dan saya teruskan konsisten. Selepas saya beli barang-barang tu untuk training kat rumah, saya makan satu hari saya akan training 1 jam. So masa tu anak pun baru lahir. Bukan macam dah lahir. So masa dia tidur saya akan curi masa. Tu daripada kita sendiri nak curi masa macam mana. Kita tengok sesuai, kita buat. So masa anak dah tidur tu, saya ambil masa lah. Saya pakai earphone, pasang lagu untuk fokus, pasang lagu motivation. Lepas tu menghadap cermin, tengok diri sendiri, kita pound. Masa tu pun tak tahu sangat lah nak guna dumbbell macam mana untuk betul-betul fokus kat body part. So saya buka YouTube. Chest macam ni, back macam ni, leg macam ni. Boleh je guna dumbbell buat kat rumah, tak ada masalah. So tak ada alasan lah sebenarnya. Kalau kita betul-betul nak ubah diri kita. Itu daripada Ash lah. Saya faham sebab saya pernah jadi atlet. Ash pun atlet juga. Nah, apa yang saya nak pendengar dan penonton faham, masa PKP semua orang dah hilang motivation. Betul. Apalah, duduk je lah, tunggulah ikun fayakun lah, apa macam jadi lah kan. Datang daripada mana motivation tu? Nak curi masa, lepas tu nak bersenam. Mana motivation tu datang? Motivation tu datang daripada diri sendiri lah. Saya tengok diri sendiri kat cermin. Sebab sebelum ni saya ada target. Aku nak ubah. Aku nak ubah bentuk badan aku. So takkan aku nak give up separuh jalan. So saya nak buat ni, benda ni sampai jadi. Faham? Sampai betul-betul saya dapat result. Dengan PKP masa tu kita pun sendiri, saya pun sendiri pun kena COVID masa tu. Masa tu dah betul-betul buat. Lepas tu kena COVID. Seminggu tu memang kena karantin dalam bilik. Sebab ada anak baby, saya pun nak jauh. Masa tu pun naik. Dia dah jadi hilang lah. Masa tu pun dah down lah. Lepas tu tak boleh. Saya kena teruskan. So saya teruskan lah. Terus masa tu ada kelonggaran untuk pergi gym kan. Dah macam boleh pergi gym. Tapi ada syarat-syarat je. Masa tu kita pun pergi gym. Macam tu lah. So I nak pendengar take away satu benda. Ash beritahu yang the reason kenapa dia teruskan sebab dia tak capai lagi matlamat dia. Betul. Dan kita semua dalam dunia ni selalu ada satu benda yang kita nak capai. And kenapa banyak orang susah atau gagal nak capai is because kita buat separuh jalan je. Betul. So, this is where I nak Ash cerita. Ash sendiri dah kahwin, berat badan, naik, lepas tu kena COVID, lepas tu naik balik. Memang Ash kata, okay motivation nak buat. Tapi you nak buktikan kepada siapa ke? Atau matlamat akhir dia apa yang macam aku kena buat juga? Tak kisah. Because nak kata nak bertanding tahun depan ke apa, tak ada plan lagi kan. Betul. Nak buat je. So kenapa macam I'm so driven to do this.
Kenapa? Sebab salah satu mungkin daripada orang sekeliling. Okay. Biasalah orang tengok kita nak buat kan, kau tak jadi ni. Separuh jalan ni. Okay. Main-main ni. Faham? So kita kena buktikan lah apa orang yang cakap dengan kita, aku boleh. So masa tu dia akan tengok result kita. Wah. Tapi dia tahu perintah kita nak dapatkan result tu macam mana. Betul? Orang tak tahu bersiap cantik apa semua. Sebelum ni dia cakap kita, dia judge kita, tak boleh ni separuh jalan. So sebenarnya saya buat badan pun saya dengan matlamat saya sendiri. Saya tak ada tunggu orang. Ada kawan-kawan ajak, jom pergi gym. Okay, jom lah. Tapi esok pun tak ada pun. So tak ada alasan kalau kawan kita pun tak pergi. Dia bercakap nak join. Diri sendiri. Kita kena buat untuk diri sendiri. Tak perlu kita tunggu orang. Macam mana kita nak capai, kita kena usaha lah. Okay. Pergi gym tanya orang ke, jangan malu. Pergi gym, lepas tu kongsi pendapat. Lepas tu friendly. Dan pada masa sama kita dapat kawan baru. Okay, ni out of topic lah. Dan soalan ni tak ada. Okay. Macam mana? Okay, saya percaya sangat lah. You are the average 5 people you mix with. Bermaksud, you akan menjadi orang yang you bergaul. Macam mana Ash bergaul dengan orang, I cannot say all your friend lah kan. I kata some of your friend yang negatif. Macam Ash kata tadi, you buat, tak boleh jadi ni. Macam mana Ash masih boleh melalui fasa tu, proses tu? Salah satu, saya dengar nasihat sifu saya lah. Okay. Dia cakap, jangan kisah orang sekeliling. Salah satu saya nak tunjuk buktikan saya boleh dekat dia. So saya nak banggakan dia. Okay. Dia boleh tengok saya dapat result saya macam ni. Salah satu tu lah. So dia cakap, nak buat je jangan dengar cakap orang. Buat apa yang buat. Okay, the takeaway dengar daripada orang yang lebih berpengalaman. Nasihat dia orang. Sebab dia orang dah melalui macam-macam benda. Mungkin kita, kalau saya tak pernah bertanding, saya pergi jumpa Ash kan. Ash, nak jadi badan macam you boleh tak? Pasti Ash pun kata, nanti akan adalah kawan-kawan ni bagi nasihat, kata buat macam ni macam tu. Kau pula confused. So, bila kita dengar nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman atau otak-otai, Betul. perjalanan lebih senang. Dia orang dah bagi advice dah awal-awal apa akan berlaku. Because they have enough experience. Okay, soalan seterusnya. Macam mana Ash membahagikan masa? Sebagai ayah, lepas tu baru ada anak, lepas tu baru kahwin, lepas tu, you know, how do you bahagikan masa? Sebab banyak orang dah kahwin, dia kata, susah nak bina badan ni, bukan bina badan, nak kurus susah ni. Sibuk, you kahwin dulu. I selalu dapat tu, you kahwin dulu, you cakap senang. I macam, kau marah aku pula. Macam mana you nasihatkan dia orang? Soalan ni suka juga sebab salah satu sebab kita pun perik rasa tu kan. Salah satu pengorbanan lah. Okay. Pengorbanan. So sebagai tanggungjawab seorang ayah, and then dengan kejayaan tetap, and then dengan nak career bina badan, lepas tu bisnes. Itulah saya bisnes. So macam mana saya bagikan masa, salah satu kita kena korbankan sedikit masa. Dan bagi tahu apa matlamat kita. Terangkan. Okay, salah satu. Nak cakap kita dapat balancekan masa, tipu lah. Betul? Kita tak boleh cakap semua aku boleh buat, tak. Salah satu kita kena betul asuh lah. And then curi masa untuk bersama family. And then explain kepada family lah kenapa kita nak buat badan, untuk apa. Macam saya buat badan, saya ada goal saya. Daripada goal ni, saya boleh bina satu career lagi satu. So bagi masa, sangat suka juga. Okay. Tapi nak tak nak, kita kena curi masa. Okay. Ceritakan macam mana Ash buat. Okay, macam pagi saya kerja. Awal pagi. Bangun pagi awal pergi kerja. Pergi kerja, settle kerja semua. Lepas habis kerja tu, okay, ni salah satu lah. Lepas habis kerja tu, bukan kita tak nak bergaul dengan kawan. Bukan kita tak nak bergaul pergi lepak kedai apa semua. Kita boleh curi masa dalam 15 minit, 20 minit, kita borak sekejap. Lepas tu kita cakap lah, aku nak pergi gym ni. Member pun dah tahu kita ada goal kita sendiri. And then member rasa, okay. So lepas tu, lepas borak sekejap habis kerja tu, babe pergi gym. Terus pergi gym. Saya pergi gym tu dalam masa 1 jam ataupun 2 jam. Kalau ada masa lebih, saya akan 2 jam lah. Kalau tak ada masa lebih, 1 jam lah. Lepas tu, lepas settle gym, terus cabut, pergi ambil anak. Pergi ambil anak, settle boleh ambil anak, settle dia makan, settle dia tidur.
Lepas tu pukul 9, 10 baru kita boleh rest. Salah satunya kita kena jaga masa anak tidur. Anak nak tidur masa yang betul-betul sesuai yang kita nak rehat, sangat sesuai. Kalau anak tidur pukul 12, kita kena jaga sampai pukul 12, masa bila kita nak rehat. Yalah. So macam saya tip daripada saya train anak saya waktu dia tidur. Daripada baby lagi saya train. Saya dengan wife train. So pukul 8 malam tu dia akan dah tidur. So pukul 9 tu I pun boleh rest. Boleh settle kerja I, prep untuk makanan esok. Lepas tu pukul 11, 12 tidur. Macam tu aku sendiri. Tak rasa ke, ini dari pandangan pendengar betul-betul, tak rasa ke tak ada live tu, orang lepas kerja lepak sembang-sembang, ini tak pergi gym, lepas gym balik rumah repeat, macam what's life? Tak rasa ke macam tersisih daripada bergaul dengan kawan ni? Bagi saya tak tersisih pun sebenarnya. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Masing-masing ada goal masing-masing. And then macam saya, bukan saya cakap circle tu tak bagus. You nak goal yang bagus, you kena pergi cari circle yang bagus. Kalau you lepak macam tu, sampai bila-bila you akan dapat alasan tak ada masa. You lepak dalam 1 jam 45 minit boleh. Dua kedai kopi sejam 45 minit, 30 minit boleh. Macam mana you cakap aku tak ada masa nak pergi gym? Apa benefit kita lepak lama-lama? Kalau lepak untuk bisnes lain lah. Faham sangat. Untuk kosong, tak ada apa, kecil manis pun ada. Faham. Minum air manis. Okay, Ana menyampur sikit, Ana sikit je my pengalaman masa budak nakal dulu lah. Okay, budak nakal dulu pergi clubbing kan. So clubbing kita tahulah keluar malam, balik pagi. So masa saya berubah disebabkan terjumpanya fitness. Okay, sebab fitness first thing in the morning I pergi gym. So bila mula-mula pergi gym tu, kawan-kawan tanya, bro, jom lah kita pergi malam sini. Kata tak boleh, esok pagi gym. Kenapa pergi gym? Pergilah tengah hari. Diorang bagi tahu kita macam mana hidup kita kan. So, no, I nak pergi pagi sebab ia boleh makan lepas tengah hari kan. So ketika itulah tersisihnya saya punya relationship dengan kawan-kawan. That's why I tanya you. Kawan terus kata kepoyo lah, nak pergi. Because sebelum ni kehidupan dengan diorang malam, lepas tu lepak. Lepas tu tiba-tiba, sorry I tak boleh pergi dengan you all. I nak tidur awal. Kan? Ada tak fasa tu di mana kawan mula kutuk you, atau tak kutuk lah, mungkin macam tak suka apa you tengah buat, you tengah ubah, you changing into a different person, tapi dia tak suka? Betul, setuju. Siapa-siapa yang dah ubah kepada yang tak pernah yang kita buat, kita akan dapat situasi macam tu. Saya setuju. So yang tu macam saya cakap tadi, sebab saya ada matlamat saya. Matlamat dengan orang yang tutup saya, yang just kita tu, kau buat benda, berbeza. So kita nak berubah, kita teruskan apa yang kita nak buat. Dia ada goal dia, kita ada goal dia, kita. Setuju. So you jangan rasa you down, one day you akan dapat circle yang bagus. Daripada dekat gym ke, dekat new life you ke. Betul. Setuju sangat. Kenapa saya nak tanya soalan ni? Supaya pendengar penonton dapat faham proses kan you nak jadi orang yang lebih bagus dan berjaya. Tak sesenang macam esok aku nak mula buat macam ni. You akan melalui satu-satu fasa. Salah satunya, kawan you yang tak memberi manfaat sangat akan mula judge you. Apa sebab nak buat macam ni bro? Buat apa nak bangun awal pergi gym bro? Kenapa you nak makan macam ni bro? Tak ada live lah. So dia orang pula bagi tahu kita hidup kita tak betul, hidup dia orang betul kan. So nak keluar daripada kehidupan tu memang susah pada mulanya. You rasa macam salah ke aku buat ni jadi sihat? Kawan aku kata macam ni. But don't worry, that always happen. That's why I tak nak berkongsi macam cerita sangat. I nak my guess. Macam S sendiri cakap, memang benda tu akan berlaku. Kita keluar dari comfort zone. Comfort zone kita, yes, exactly. Okay, next, soalan seterusnya. Selain daripada menjana pendapatan, apakah matlamat daily bekal untuk jangka masa pendek? Okay, whether start business. Macam mana boleh start? Macam mana boleh start masa 2023 tu, first kita start business daily bekal ni. Disebabkan saya sendiri prepare untuk makanan saya. And then saya ada matlamat saya. Sebelum ni saya beli dengan orang luar. Sebab saya tak ada pilihan. Sebab saya nak jimat masa. Betul. Nak prepare makanan ni ambil masa. And then masa tu kita kerja dengan kerja tetap, and then nak bina badan lagi. And then sangat padat. So I beli makanan di luar. And then I rasa
Aku beli sebab terpaksa. And then macam tak sesuai, tapi terpaksa. Okay, tak apalah. So saya suruh wife I buat satu menu untuk saya. Dia juga seorang dietitian. So senang lah untuk saya bagi tahu dia macam mana buat. Saya cakap buat je macam mana. Jadi yang tu sedap, tapi diet. Okay. Yang penting diet sedap. Sebab saya nak diet saya happy. And then dia prepare. Kita beli daripada start vacuum pack tu, machine tu, yang beli plastik tu. And then setiap minggu hari Ahad dia akan prepare untuk saya. Untuk Isnin sampai Sabtu. So seminggu sekali je lah masak? Kita akan beli, and then kita akan prepare terus. So hari Isnin macam hari-harian tu, saya masuk kuali, saya terus masak lah. So saya tak perlulah potong lagi, lepas tu nak perap lagi. So kita perap siap-siap lah. Tapi yang ni yang belum ready masak lagi lah. So kena masak sendiri lah lepas tu. So boleh jimatkan masa saya jugalah. So saya terfikir, why not kita try bantu orang lain juga yang ada problem macam I sendiri. Saya buat ni sebab ada problem. Saya tengok problem saya. Saya nak makan sedap. Lepas tu saya nak diet. Sebab dulu saya fikir diet ni tak stres tau. Tak sedap semua. So saya pun tengok komen-komen daripada orang-orang lain. Kita pun gaji. Kita pun tengok tak nak diet sebab apa. Sebab leceh lah. Kena buat ni. Lepas tu masa semua. So saya cakap dekat wife, why not kita try juga jual dekat orang apa yang kita buat ni. So dapat membantu matlamat saya, jangka masa panjang, dapat membantu masyarakat. Diorang nak diet tanpa stres dan boleh menjimatkan masa dia orang. Tak kisah dia orang bina badan ke, ataupun dia orang seorang berkejaya, pelajar ataupun suri rumah, nak diet tapi tak sempat prepare. So dia orang boleh beli daily bekal. Bukan saya promote daily bekal, dia orang boleh beli meal yang orang dah nak bantu jimatkan masa dia. Nak beritahu, a few of my client memang beli dari bekal. Okay, thank you. 2 minggu lepas kot, one of this client kata, boleh tak you design meal plan untuk I yang ada dari bekal? Kata, bro, coincidence bro, I nak interview the owner. Dia kata, oh ya ke? So coincidence lah. Maknanya banyak lah orang dah consume dari bekal kan. Okay, teruskan. So dah your wife design untuk you dulu. Lepas tu macam mana benda tu jadi bisnes? Benda tu jadi bisnes, I cuba masuk dekat pasaran atlet Malaysia dulu. Atlet bina badan lah yang di Malaysia ni. Masa tu ada Fida Fuad, Jason Chua. Cakap apa? Jason Chua, Cina Mutat. Teh lain dia. And then Abang Sazali Samad. Masa tu dia ada macam lawatan dekat gym. Kedai suplemen kawan saya dekat Nilai. Dan saya cakap dekat kawan Nilai tu, saya nak tumpang untuk kat booth, nak bagi diorang rasa. Sebab saya dah tahu feedback. Daripada saya dah okey. Cuma nak tahu feedback daripada atlet lah. So saya pergi kat sana, saya buka booth, saya bagi diorang cuba. Diorang cakap, diorang bagi feedback yang bagus dekat saya. Saya pun lebih confident. Masa tu saya buat satu shoot video, tanya pendapat diorang, dia bekal. Saya tanya, bagi tahu ikhlas sebab saya nak tahu feedback untuk improve saya. You jangan cakap macam jaga hati sangat. Bagi feedback yang betul lah. Sebab kita nak untuk long term. So dia cakap, fresh, ayam lembut, tak kering, juicy. So masa tu saya kata, okay, nice. Aku boleh pasarkan untuk bantu balai dia ni. Itu dah hati saya lah. So saya buat video. Masa tu saya start buat order post video tu. And then jadi macam manual dulu. Ambil order manual. Tapi sangat penat. Sebab you kena tanya satu-satu order. WhatsApp semua kan, list menu. Data. Cakap, okay lah, sabar, tunggu WhatsApp aku siap. Buat sampai 2-3 pagi kan dah reply mesej orang lagi. Perih jugalah untuk kita lebih ke depan. Ni fasa ni semua orang akan lalui. So selepas tu siap WhatsApp saya, memudahkan orang lagi. Untuk order, klik terus. Dia nak pilih menu macam mana, dia nak tengok menu macam mana. Masa tu kita start lah cepat-cepat ambil gambar menu apa semua. And then I ada hantar lab. So report tu keluar. Nice. Yang setiap menu tu report keluar, I bagi sampel kat lab. And then wife I tengok. Sebab wife I akan pantau daripada segi kalori apa semua. Sebab tu salah satu benefit dekat I, dia pun dietitian, I pun seorang atlet. So cakap apa, collaboration ngam lah tu. So dia boleh bantu saya daripada segi production lah. And then kita start daripada tu packaging macam apa, transparent punya vacuum pack je. Vacuum pack je. Lepas tu juga I nak bagi orang nampak macam tu macam menarik.
So biasa orang suka snack kan. So I buat packaging macam snack sikit. So ada gambar sayur, ada tu. Tak dapat stress sangat lah. Dia ada baju dia. Mana? Kita koyak. Ini ada tiga paket tu. So saya dapat feedback pun daripada packaging. Segi packaging tu, dia cakap proper and then nice. Menarik lah. So macam saya cakap, matlamat saya makanan diet dan sedap. Okay. So macam tu lah. Tu jangka masa panjang ke pendek? Tu jangka masa pendek lah. Jangka masa panjang, saya dah tembusi untuk pasaran online. Nice. Okay. So daripada sekarang, kita cover di beberapa tempat di Semenanjung Malaysia lah. Buat masa sekarang ni. Ada ramai customer tanya, bang, kalau sampai dekat Kuantan basi tak? Jangan risau. Kita pakai frozen delivery. So you order online akan sampai dengan sejuk-sejuk lagi. Bukan dengan yang cair. Sebab kita pakai frozen delivery. And then kita sekarang ni nak tembusi. Matlamat saya nak membantu orang nak dapat secara walk-in. Oh, okay. Macam tu. Sekarang ni kita dah proses. Kita baru start dalam 2 bulan macam tu. Saya masuk dekat Gym Owner. So yang mana nak cepat, kadang orang nak beli dalam 1-2. Kita faham. Dia nak cuba dulu 1-2. Okay, tak apa. Kita faham. Sebab yang dah online minimum 6 mil. So offline ni dia orang boleh beli dekat gym. Faham. So I akan collaborate dengan Gym Owner. Dia akan ambil package kami. Dekat sana you all boleh walk in sendiri. Walk in macam pergi kedai, pergi gym tu macam okay, kita ada freezer dekat sana. Kita ada freezer and then microwave. So klien ataupun customer nak beli boleh beli kat sana terus. And then klien gym datang, okay, dia nak makan terus, dia loading terus boleh. Sebab ada microwave. Package kami sekali dengan microwave. So bekerja sana akan panaskan. So klien gym boleh makan terus kat sana. Dan juga yang mana yang berdekatan, dia nak lalu kawasan tu ke, dia tengok gym ni ada jual dia dekat, dia boleh walk in. Nice. So menjimatkan masa dia orang nak tunggu yang delivery. So dua-dua haluan dia boleh pilih. Faham. Itu jangka masa yang panjang. Sekarang ni saya nak tembusi target saya. Saya nak masuk 200 gym. Wow. Sekarang ni ada dalam 25 gym. Okay, bagus. Baru dalam 2 bulan lah. Very driven. Yes. Okay, I nak kongsi sikit cerita. Kepada mereka yang dah follow saya sejak 2010, maybe since I kat Australia, I buat healthy food juga kat Australia. Masa tu untuk klien je. Sebiji je, I order the vacuum tu dekat Malaysia, kita pergi Shopee kat sana, tak tahu panggil apa lah kan. It was RM45. Mesin tu tak kuat. Selalu try to seal, dia terbuka. Seal terbuka kan. So I pun pernah buat macam tu back in 2010. Because in Australia dah banyak orang buat. So I nak buat setakat untuk kawan, untuk klien je lah. Dan bila balik Malaysia, I buka my first ever business. Bukan company ni. It was, before this was enterprise. Berkolaborasi dengan kawan college. Dia ada restoran. So dia masak. So dia nampak order banyak. Memang satu hari order paling sikit 100. And that time, WhatsApp. Zaman tu memang tak ada tag lagi lah kan. Memang WhatsApp, tak ada Uber, tak ada Grab. Semua tu tak ada lagi. 2013 tak ada lagi. Uber ada, Grab tak ada. So kita orang buat. Masa tu kat Malaysia tak ramai lagi orang buat tau. Dan mula-mula dah mula ramai orang buat. So ramai orang buat, sama my client pun buat apa I buat. So I okay je kan. Kalau matlamat sama, nak tolong orang okay. My cabaran was I tidak upgrade my technology. Macam you buat online semua kan. I online memang banyak because dulu I've dapat order semua dekat Instagram dengan Facebook. Tapi disebabkan I tengah membahagikan masa nak buat gym, nak buat healthy food. Because healthy food memang penat kan. Diorang walaupun diorang ada restoran semua sendiri, tapi I pun kena tolong juga. Bagi order lah, pick up makanan, pergi hantar makanan. Penat gila. You masih buat ke tu? Yang tu I tak buat. So dulu ada yang lain lah. Dibayangkan I buat macam tu kan. Tengah hari, malam training orang, pagi kena buat semua benda tu. Memang penat lah kan. Tapi first memang macam tu. Penat. So I ingat lagi. Then one of the main reason kepada mereka yang tertanya juga, dulu Coach Cam ada buat, kita orang panggil physic meal. Physic meal. One of our ambassador last time was Zaid Muhaye, Jordan Yo. They were my ambassador dulu. One of the reason kenapa saya berhenti is because Alhamdulillah rezeki saya lebih kepada training and also nutrition. So you are pilihan. I pilih. Okay. Because kalau nak bahagikan duit, hampir sama. Okay. Tapi sangat memenatkan on the makanan. Because dia lebih kepada macam one man show yang buat.
So I pun tak larat dah. So I kata like, you know what bro, kawan lama dia, bro tak apalah bro, tak payah buat lah. You fokus kat Immune Restaurant, I buat benda lain. So I buat gym je lah after that. Tapi if you tanya lah pendapat I, even though dah berhenti 2000 masa COVID tu, another friend of mine propose. Diorang ada makanan sendiri tau, tapi dia tahu I buat fitness. Dia kata, apa kata you buat healthy food juga? So kita orang buat lagi sekali. Buat lagi sekali masa COVID. Tapi 2 bulan je. Buat 2 bulan kata bro, tak boleh lah bro, you buat lah kalau you nak buat. Kan, penat sangat. So for you, still keep going and upgrade kan. Keep going bro. Sebab saya tahu ramai gila orang. Ramai orang nak healthy food yang affordable, at the same time sedap. Sebab saya dulu buat benda rumah, saya beralih ke pergi production yang ada kilang. Oh, nice. Sama lah, dulu saya buat rumah dulu. Kalau okay lah, wifi fokus dekat production, I fokus dekat marketing. Faham. So kita boleh bagi masa. Kalau semua benda saya buat, tak boleh. Faham. Memang memenatkan. Salah satu kerjasama dengan team. Kita kena ada team. And also, based on apa you buat sekarang, marketing part, you are connected, you connecting yourself to the viewer and listener. Kan, so orang dapat tahu macam Muhammad ni, dia bukan menjual je, dia pun guna. Kawan-kawan atlet dia pun guna. Betul. So benda ni betul lah. Bukan setakat menjual je. Okay, thank you. I kena cerita that part, because I do know some of my listener and follower memang tahu apa I buat dulu. Okay, untuk jaga masa banyak satu lagi. Mungkin pada masa akan datang, saya dah selesai semua dekat area sini, saya nak masuk Sabah Sarawak. Wow, ada. Confirm ada. Sebab Sabah Sarawak, saya terima banyak sangat. Mungkin kita akan masuk Sarawak dan Sabah. Nice. Itu jaga masa untuk panjang, untuk saya luaskan lagi pasaran saya. So orang Sabah dan Sarawak, tunggu. Okay, last question. Nasihat Ash kepada sahabat-sahabat di luar sana mengenai membina bisnes dalam industri fitness. Kenapa saya tanya soalan ni kat Ash? Sebab kebanyakan mereka kat luar sana yang buat fitness, kalau you rasa you coach, apa you buat? Training je. Kan? Tak ada benda lain dah. Nasihat Ash. Sebab Ash, walaupun penjaga makanan ni still consider under health, tapi dia luar daripada nak train orang atau buka gym. Apa nasihat Ash kepada pendengar dan penonton? You kena cari peluang di luar bidang you sedikit. Tapi dia boleh berkooperasi dengan apa yang you ada sekarang lah. Macam contoh ada badan. So tak mesti you kena training gym je. Right. Dulu saya pun ada pemikiran macam tu. Tapi saya tak boleh fokus. Faham. Lepas tu saya buat beralih pada benda lain yang saya buat. Tapi ada kelebihan daripada diri sendiri lah. Macam di luar sana dia nak buat macam supplement ke, dia nak buat macam aktiviti yang macam luar daripada fitness. Right. Janji you boleh guna kelebihan ada dekat diri you untuk buat apa yang you nak buat. Okay, I nak menyampuk sikit. Sebagai seorang atlet dulu, okay, macam Ash kata tadi, saya pun agree. Kita orang ada satu mindset ni, selagi tak jadi, takkan berhenti. Betul. Okay, and very disciplined and consistent. Bukan you kena jadi polis baru jadi disciplined and consistent. Kan? You boleh jadi siapa-siapa je, masih boleh jadi consistent and disciplined. So kalau anda seorang atlet atau pernah menjadi atlet, you should know that you have satu kelebihan. Betul. Setuju. Kelebihan you kan, you nak buat sampai jadi tau. Atlet ni diorang tak ada siapa nak bertanding untuk kalah. Tak ada. Diorang bertanding sentiasa nak menang. Walaupun tak menang, tapi diorang akan percaya that aku kena buat ni untuk menang, aku kena buat ni untuk menang. So bila nak bertanding dengan atlet ni, you kena tahu that I'm not competing with a normal person. Macam tadi lah, Ash kata kawan dia kan, pergi gym lepas 3-4 hari tak pergi dah. So tu general people. So kalau you sebagai atlet, you ada satu kelebihan. Memang you boleh buat sampai jadi. So kalau you ada satu minat tu, macam one of my videographer, Glazer, dia suka sekarang bercucuk tanam, gardening. So katalah dia nak jadi gardener terkenal kat Malaysia, dia buat video sebab dia konsisten. Contoh lah kan. So kalau you ada satu minat tu, you buat je sampai jadi. Tak kisah apa orang cakap. Itu nasihat saya lah. Ash ada nasihat dia, I pun ada nasihat daripada I. So jangan fikir kalau you sebagai atlet, aku cuma boleh buka gym, aku cuma boleh train orang je. Actually, you memang ada satu kelebihan, you can buat sampai jadi. Cuma you kena cari benda apa yang you nak buat sampai jadi. Itu nasihat saya. Dia ada disiplin dia boleh guna. Yeah. Dan konsisten dia, confident dia boleh guna. Betul. Apa yang dia Kalau dalam bisnes memang kena ada disiplin konsisten tau. Kalau tidak, 1 bulan ada sale, lepas tu tak ada sale untuk 6 bulan. Mana boleh kan? Komitmen. Dia kena komit. Betul sangat. So, again, Ash,
Terima kasih banyak sebab kongsi perjalanan hidup you, kongsi pasal bekal dan juga memberi nasihat kepada penonton dan juga pendengar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. And kepada mereka yang tengah mencari healthy food, Yes. kat mana nak cari? Okay, untuk yang di luar sana nak cari makanan diet, Daily Bekal, anda boleh terus ke website kami, Daily Bekal, and then boleh buat order terus di sana terus. Dan juga untuk pertanyaan untuk di mana gym yang jual Daily Bekal, anda boleh terus ke website kami, and then customer service akan bagi list di Klang Valley di mana. So dia orang boleh walk in terus. Boleh buat pilihan order online ataupun dah walk in terus. Pilihan di tengah anda. Yes. And kepada klien-klien saya yang selalu tanya, coach, ada tak healthy food? Usually I bagi a few lah. Tapi since I dah interview Ash, go check out Daily Bekal. Mana tahu you nak letak tu dalam meal plan, I boleh designkan for you guys. So insyaAllah, thank you again for dropping by, Ash. And thank you everybody for listening. See you guys again in the next episode. Take care. Assalamualaikum. Peace out.